يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرى. Okey. Al-hajbu atau kita kalau kita sebut dia hijab lah, hijab, terhijab. Bukan hijab tidur ni. Al-hajbu. Apa maksud al-hajbu? Al-hajbu di dalam miras ini ialah maksud dia al-man'u. Halangan. Okey. Halangan daripada mendapat pewarisan harta pusaka. Yang asal-asal mereka ni adalah pewaris. Mereka ni tersenarai dalam 25. Okey. Dalam 25 yang mana kita kata 25 orang ni 15 lelaki, 10 perempuan. Daripada 25, 15 lelaki, 10 perempuan ni ada yang wajib dapat. Siapa dia wajib dapat, Ahmad? Satu mak, yang kedua ayah, yang ketiga pasangan, sama ada suami atau isteri lah. Okey. Yang keempat anak lelaki, yang kelima anak perempuan. Okey, 5 ni wajib dapat. Maka yang kita kata al-hajbu ni apa dia? Al-hajbu ini ialah halangan daripada mendapat harta pusaka kerana sebab-sebab tertentu atau kerana ada orang tertentu. Yang tak boleh dihalang hanya 5 ni sahaja. Yang tidak terhalang hanya 5 orang ni sahaja. Maka al-hajbu ini kalau dilihat daripada dalam faraid ni dia terbahagi kepada 2. Al-hajbu bil wasfi dan satu lagi al-hajbu bil syakhsi. Apa maksud al-hajbu bil wasfi? Terhijabnya seseorang kerana ada sifat yang menghalang dia, satu sifat yang ada pada diri dia yang menghalang dia daripada mendapat harta pusaka. Yang ni disebut sebagai mawani' al-irs. Mawani' apa dia, Ahmad? Halangan-halangan daripada mendapat harta pusaka. Apa dia? Halangan daripada mendapat harta pusaka. Bunuh. Kemudian berlainan agama ataupun murtad. Dan satu lagi hamba. Ini sifat dia sebagai seorang hamba menghalang dia daripada mendapat harta pusaka. Sifat dia sebagai seorang pembunuh si mati. Dia adalah pembunuh ni. Bunuh ni maksudnya pembunuh si mati. Pembunuh si mati. Maka sifat dia sebagai pembunuh si mati ini akan menghalang dia, akan menghijab dia. Hijab di kerana apa hijab ni dia tak boleh dapat ni pasal apa? Ini kita sebut al-hajbu bil wasfi. Hijab kerana ada sifat tertentu. Sifatnya sebagai pembunuh atau sifatnya kerana dia berlainan agama atau murtad, dan sifatnya sebagai seorang hamba, maka terhalang dia daripada mendapat harta pusaka. Adapun satu lagi al-hajbu bisyakhsi, terhalang kerana ada individu tertentu. Terhalang kerana ada individu tertentu. Asal-asal dia dapat, tapi pasal ada kawan ni maka dia terhalang. Yang tu maksud dia, yang ni terhalang kerana individu. Asyakhs maksudnya kerana ada individu. Kerana ada individu yang lain, maka menghalang dia daripada mendapat harta pusaka. Dan al-hajbu bisyakhsi ini, halangan dia daripada kerana ada orang lain ini, dia terbahagi pula kepada 2. Iaitu kalau dalam faraid dia sebut apa dia? Hajbu hirman, atau satu lagi nama dia hajbu nuqsan. Hajbu hirman maksudnya terhijab secara terus, langsung tak dapat. Haram ni, hirman ni maksudnya haram. Haramkan terus dia punya harta pusaka, bukan pasal dia pembunuh, bukan pasal dia ikhtilafuddin, bukan pasal dia berlainan agama, tetapi kerana ada individu tertentu, maka dia terhalang daripada mendapat harta pusaka. Ahmad boleh bagi contoh siapa dia? Siapa yang terhalang asal-asal dia ni boleh dapat harta pusaka, tetapi kerana ada kawan ni seorang, maka dia tak dapat.
Siapa dia? Di antaranya ialah ya, cucu bila ada bapak dia, bila ada anak lelaki. Tu contoh, pandai Mat. Maknanya dia terhalang terus. Bila ada contoh dia cucu lelaki kerana adanya anak lelaki. Nampak? Jadi cucu lelaki asal-asal dia memang termasuk di dalam senarai 15 orang pewaris. Tetapi kerana ada anak lelaki, sama ada anak lelaki tu ayah dia atau pak menakan dia. Okey, ayah dia yang dia ayah dia maksudnya ayah dia, sebab bila kata cucu, yang mati ni siapa? Yang mati tok wan dia. Kan? Jadi sama ada dia ni akan terhalang dengan anak lelaki si mati. Sama ada anak lelaki si mati tu adalah ayah dia ataupun pak menakan dia. Dia akan terhalang. Jadi bila terhalang begitu, terhalang dia terhalang tak boleh langsung, tak dapat langsung kata. Maka hijab begitu kita nama hajbu hirman. Hijab yang haram terus, mengharamkan harta dia, mengharamkan harta tok wan dia daripada dia, tak dapat dah dekat dia. Okey. Adapun hajbu nuqsan, nuqsan ni maksudnya apa? Kurang, berkurangan harta dia kerana berkurangan hak harta pusaka yang dia patut dapat, berkurangan daripada asal dia dapat banyak, tiba-tiba dia dapat sedikit pasal adanya seorang ini. Contoh. Siapa Ahmad contoh? Ni Ahmad boleh bagi contoh bila cucu lelaki kepada anak lelaki dengan kerana adanya anak lelaki. Okey. Yang ni contoh dia siapa dia? Cucu perempuan. Cucu perempuan dengan anak perempuan dia memang ya betul lah. Cucu perempuan dengan anak perempuan. Cucu perempuan daripada anak lelaki kan, dengan adanya anak perempuan. Asal-asal kalau anak perempuan tak ada, dia akan dapat bahagian dia 1/2. Tetapi bila ada anak perempuan, dia akan dapat 1/6. Bila ada anak perempuan ni, dia akan dapat 1/2. Bila ada anak perempuan ni kan, anak perempuan 1/2, kawan ni dia cucu perempuan dapat 1/6. Asal-asal kalau kawan ni tak ada, dia yang akan dapat 1/2. Begitu juga contoh dia suami atau isteri ya Mat. Suami bila tak ada anak dapat berapa? Tak ada anak si mati dapat berapa? 1/2. Kalau ada anak 1/4. Antara 1/2 dengan 1/4 yang mana banyak? 1/2 banyak. Nampak? Yang ni maksud dia hajbu nuqsan. Dia mengurangkan hijab, tapi bukan hijab dia tak dapat terus. Hijab dia maknanya anak ni menghijab dia. Bila ada anak si mati, hijab dia menghalang dia daripada dapat bahagian yang besar kepada dapat bahagian yang kecil. Asal-asal kalau tak ada anak si mati, suami akan dapat 1/2. Tetapi bila ada anak si mati, maka suami dapat kurang daripada 1/2, iaitu dia akan dapat 1/4. Yang ni dinamakan hajbu nuqsan. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا